Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda. Hai semua, selamat datang ke podcast edisi khas tentang karya tokoh sastrawan yang hebat, yaitu Datuk Dr. Siti Zainun Ismail. Beliau bukan sahaja pelukis yang hebat, bahkan pejuang seni yang banyak menyumbang kepada warisan Melayu. Hai Fatin, seronok kan dapat sertai podcast ni sebab banyak karya beliau yang sangat menarik dan sangat relevan pada masa kini. Betul, saya pun kagum dengan beliau, bukan sahaja dari segi gaya penulisan beliau, tetapi dalam masa yang sama, beliau juga merupakan seorang pelukis, pensyarah dan juga tokoh seni yang berwibawa. Ya, jadi episod kali ini, kita akan menelusuri perjalanan karya beliau daripada cerpen, puisi, novel hingga buku-buku akademik yang dihasilkan oleh beliau. Baik, tanpa melengahkan masa Angelina, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang permulaan Datuk Siti Zainun dalam dunia penulisan cerpen? Sudah tentu Fatin, Datuk Dr. Siti Zainun mula menyelah pada sekitar tahun 1984 dengan cerpen pertamanya Seri Padma. Lepas tu beliau terus aktif menulis dan menghasilkan antologi seperti Atta dari Lembah Mawar, Dongeng Siti Kecil dan Bunga Putih-Putih. Setiap cerpen beliau menonjolkan nilai kemanusiaan, kasih sayang dan pengalaman hidup wanita dalam masyarakat. Antara semua cerpen beliau, saya paling suka Kampung Paya Kami. Cerpen ini sebenarnya menggambarkan kehidupan masyarakat kampung yang bergotong royong dan juga penuh dengan nilai kekeluargaan serta memupuk hubungan harmoni dengan alam sekitar. Wah, menariknya karya beliau sering diilhamkan daripada pemerhatian dan pengalaman sendiri. Beliau yang mampu menulis hal-hal sederhana tetapi menyampaikan mesej yang mendalam tentang kehidupan. Sekarang kita beralih pula ke dunia puisi, bahagian yang sangat dekat dengan jiwa Datuk Dr. Siti Zainun Ismail. Baiklah Krishma, boleh kongsikan sedikit? Terima kasih Fatin. Baik, antara kumpulan puisi beliau yang terkenal termasuk Daun-Daun Muda, Puisi Putih Sang Kekasih, Perkasihan Subuh dan Bunga-Bunga Bulan. Dalam karya ini, beliau banyak menonjolkan tema kasih sayang, keindahan dan nilai kemanusiaan. Kalau bagi saya pula, saya lebih tertarik kepada Kasih Bunda kerana ia melibatkan kasih ibu dan pengorbanan wanita. Walaupun bahasanya lembut tetapi syarat dengan emosi dan makna yang mendalam. Wah, paling menarik sekali saya dengar. Dia juga menulis tentang puisi untuk kanak-kanak. Seperti Bijak Si Katak Bijak, Cik Bunga Rantau, Abang dan Zaman Cicak dan Mengkarung. Semua puisi ini memberi mesej moral secara ringan dan mudah difahami kan? Ya, dan jangan lupa pula dengan Gelombang Raya Notas SFS Tsunami yang dihasilkan selepas tragedi tsunami Aceh pada tahun 2004. Puisi itu menunjukkan ketabahan dan semangat manusia dalam menghadapi dugaan dan bencana alam. Baiklah, kali ini kita akan beralih pula kepada dunia novel. Angelina, novel mana yang paling menonjol bagi kamu? Bagi saya kan, novel yang paling menonjol adalah Pulau Renggek Enggu kerana ia mengisahkan seorang wanita seniman yang mencari makna cinta, jati diri dan ketuhanan. Novel ini juga dianggap semi autobiografi kerana banyak mengambil inspirasi daripada pengalaman hidupnya sendiri, iaitu Datuk Siti Zainun sendirilah. Angelina, dan watak dalam novel tu sebenarnya watak utamanya adalah Zaidah, iaitu seorang pensyarah yang mengembara dari keluar negara untuk penyelidikan seni. Dari situ bermulalah kisah pertemuan dua budaya dan pencarian makna kehidupan. Memang penuh falsafah dan sangat berlapis maknanya. Selain itu, beliau juga menulis Rembang Flamboyan yang mengetengahkan watak wanita yang tabah menghadapi cabaran hidup serta zikir pelangi yang penuh unsur spiritual dan keindahan bahasanya. Menarik.
Rembang Flamboyan tu saya sempat baca. Memang terasa semangat ketabahan watak wanitanya. Bahasa dia indah, tapi dalam masa yang sama sangat realistik dengan kehidupan sebenar kita. Itulah keistimewaan karya Siti Zainun. Dia menulis tentang jiwa manusia dengan penuh seni dan kehalusan. Betul, setiap novel beliau ada mesej yang tersirat, kadang tentang cinta, kadang tentang ketuhanan, tetapi semuanya sudah pasti menyentuh perasaan pembaca. Baiklah Angelina, Krishma, sebelum kita akhiri sesi podcast kita, jom kita sentuh tentang karya ilmiah beliau. Ramai tahu beliau ni seorang penulis yang kreatif, tetapi sebenarnya juga beliau sangat aktif dalam bidang akademik dan seni budaya. Betul tuh Fatin, antara buku beliau yang penting termasuk Dataran Jalur dan Warna, Percikan Seni dan Reka Bentuk Kraf Tangan Melayu Tradisional. Semua ini menunjukkan kepekaan beliau terhadap seni warisan Melayu. Sebenarnya saya juga suka The Malay Woven Textiles, The Beauty of Classic Art Form. Buku ni memang istimewa sebab memperkenalkan seni tenunan Melayu ke peringkat antarabangsa. Dalam buku ni juga beliau memaparkan yang seni tekstil Melayu bukan sekadar kain tetapi juga warisan dan identiti bangsa. Wah, nampaknya luas betul bidang kepakaran beliau. Saya suka bila Angelina sebut tadi di mana karya beliau bukan hanya indah pada kata, tetapi juga ada nilai ilmiah yang tinggi. Macam beliau menulis bukan sekadar nak berkarya, tetapi juga nak mendidik masyarakat untuk faham seni Melayu dan akar budaya sendiri. Sebab itulah karya beliau relevan sampai sekarang, walaupun dah berdekad lamanya, kerana mesej yang disampaikan boleh diguna pakai dalam konteks moden pada masa. Nampaknya kita dah berada di hujung podcast kali ini. Dan apabila kita renung balik, Datuk Dr. Siti Zainun Ismail, ini bukan sekadar penulis, tapi juga seniman yang menyatukan seni, bahasa dan budaya dalam setiap hasil karya beliau. Ya, dan setiap karya beliau ibarat jambatan ilmu dan keindahan yang mengajar kita arti kasih sayang, ketabahan dan keindahan dalam kehidupan. Sebelum mengundur diri, bagi pendengar yang belum pernah membaca karya beliau, bolehlah cuba Pulau Renek Ungu atau Ranting Sakura. Saya yakin anda akan rasa keindahan bahasanya sendiri. Jadi, sampai di sini saja sesi podcast mengenai karya Datuk Dr. Siti Zainun Ismail. Seterusnya, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti karya-karya siri-siri podcast sebelum ini. Terima kasih juga kerana sudi mendengar siri podcast kami. Saya Fatin, moderator anda pada sesi podcast kali ini. Saya Angelina Dan saya Krishma. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kalau berjumpa merah pipinya, bukan karena hijau merah muda.